Hai Assalamualaikum, saya wakil daripada kumpulan 5. Begitu juga dengan ahli pasukan saya akan membentangkan tajuk perbentangan iaitu risiko dan cabaran penglibatan sukan di kalangan wanita. Selamat menonton! Hai Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada binti Ismail, nombor matriks 2019297272. Hai Assalamualaikum, saya Nuri Nabila binti Muhammad Azrin daripada kelas SR113 D1 dan nombor matrik saya ialah 2019436266. Hai Assalamualaikum, saya Nurdana Farisha binti Rohaizat dari kelas SR1133D1. Okey, hai Assalamualaikum. Nama saya Amira Nurul Hakim binti Zamani. Nombor matrik saya ialah 2019208934. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Nisha binti Muhammad Zalani dari kelas SR1133D1. Okey, yang pertama sekali kita akan menerangkan mengenai pengenalan risiko dan cabaran penglibatan sukan di kalangan wanita. Yang kedua ialah kita akan menghuraikan isi-isi penting iaitu yang pertama sekali ialah potensi untuk mengandung bagi kalangan atlet wanita akan berkurangan. Yang kedua ialah atlet wanita lebih cenderung untuk mendapat gangguan seksual. Yang ketiga, atlet wanita tidak cukup kuat untuk menjadi cemerlang dalam sukan. Dan isi yang terakhir ialah kesukaran wanita untuk membahagikan masa antara keluarga dan kerjaya sebagai atlet. Dan yang terakhir sekali, kita akan membincangkan mengenai kesimpulan. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan untuk tajuk risiko dan cabaran dalam penglibatan sukan di kalangan wanita. Untuk pertama sekali, risiko. Risiko ini bermaksud kemungkinan satu pihak mengalami kerugian. Risiko juga ditaktifkan sebagai suatu kemungkinan, kerugian, kemalangan dan keruntuhan. Contohnya apabila wanita menceburi dalam bidang sukan, hanya satu pihak sahaja yang akan mengalami kerugian, sama ada pihak wanita ataupun pihak penganjur sukan. Yang kedua, cabaran. Cabaran ini pula bermaksud sesuatu yang mencabar. Jika kita kaitkan dengan tajuk, sesuatu yang mencabar atau menjadi batu penghalang untuk wanita terus menceburi bidang dalam bidang sukan. Seterusnya, yang ketiga, sukan. Sukan ini adalah aktiviti fizikal yang dilakukan atas pelbagai tujuan, antaranya untuk pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran dan kecemerlangan. Perbezaan ini membezakan sifat sesuatu sukan itu. Sukan ini juga merupakan segala jenis latihan gerakan badan dan permainan yang memerlukan tenaga serta ketangkasan. Apabila dikatakan dengan bersukan, pasti orang ramai tahu sukan ini adalah sebagai suatu aktiviti yang lasak. Yang terakhir adalah wanita. Wanita adalah merujuk kepada seorang gadis yang telah memasuki tahap perkembangan dewasa, iaitu pada usia 20 tahun hingga 40 tahun. Wanita ini cenderung untuk meletakkan fokus dalam kehidupan mereka. Jadikan sukan sebagai kerja bukan suatu yang mudah bagi mereka yang digelar wanita ini. Apabila mereka ini perlu memikirkan soal masa hadapan dan juga orang sekeliling. Oleh sebab itu, ramai atlet wanita yang mengambil keputusan untuk bersara dengan lebih awal berbanding dengan atlet lelaki. Hal ini kerana atlet wanita apabila sudah mempunyai alam rumah tangga, mereka perlu menitik beratkan tentang kehidupan rumah tangga mereka berbanding sukan yang mereka ceburi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Syuhada. Sekarang mari kita beralih ke perbentangan yang kedua iaitu mengenai isi berkaitan risiko dan cabaran penglibatan sukan di kalangan wanita. Baiklah, saya akan meneruskan perbentangan saya dengan isu yang pertama iaitu risiko di mana potensi untuk mengandung berkurangan bagi wanita yang aktif bersukan. Pada poin yang pertama menunjukkan kajian seramai 25% wanita yang mandul adalah akibat terlalu kerap bersukan. Wanita yang terlalu kerap bersukan akan menyebabkan keadaan badan mereka terlalu kurus dan dapat merencatkan penghasilan hormon. Hal ini adalah kerana apabila seseorang wanita itu terlampau kurus, kitaran head mereka akan terganggu. Kerana itu, ia dapat merencatkan penghasilan hormon mereka.
Ada satu kajian yang menarik perhatian saya di Twitter di mana seorang lelaki yang aktif dalam berbasikal telah menjalankan kajian terhadap sperma beliau iaitu pada sistem pembiakan beliau, di mana bagi lelaki ia dikatakan telur sperma dan manakala perempuan dikatakan sebagai ovum. Ia di sistem pembiakannya. Baiklah. Beliau ingin memastikan sama ada sperma beliau itu sihat ataupun tidak dan berpotensi untuk menerima cahaya mata bersama isteri beliau ataupun tidak. Jadi kajian ini dilakukan terhadap beliau. Baiklah. Beliau aktif dalam bersukan dan beliau berbasikal selama 5 jam sehari. Okey. Jadi di sini apabila eksperimen dilakukan ke atas beliau, ia mendapati bahawa keadaan sperma beliau berada dalam keadaan tidak normal. Saya akan lampirkan di sini bagaimana keadaan sperma beliau yang tidak normal itu. Baiklah, keadaan ini menunjukkan bahawa sperma beliau bergerak secara tidak tentu arah, di mana bergerak secara ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan tanpa arah tujuan. Dan keadaan pergerakan normal bagi sperma adalah bergerak secara lurus. Ini menunjukkan bahawa keadaan ini adalah tidak normal. Seperti yang anda lihat, terdapat cahaya putih pada bahagian kepala sperma tersebut. Dan cahaya putih itu menunjukkan sebenarnya adalah sperma tersebut menyerap terlalu banyak haba pada bahagian tersebut, kerana apabila beliau berbasikal, beliau duduk di atas tempat duduk basikal itu dalam jangka masa yang lama, betul? Dan apabila beliau duduk, haba pada permukaan tempat duduk tersebut akan diserap pada bahagian pinggul di mana beradanya sistem pembiakan beliau, ya. Kerana itu ia menyebabkan sperma beliau menyerap terlalu banyak haba kerana beliau berbasikal dalam tempoh yang lama. Jadi bagaimana anda rasa jika ia terjadi kepada seseorang wanita? Baiklah, pada poin yang kedua, ia adalah berkenaan dengan keadaan rahim yang jatuh. Apabila seseorang wanita terlalu kerap bersukan, beliau akan berpotensi untuk mengalami keadaan rahim yang jatuh dan menyebabkan mereka sukar untuk mengandung. Jadi jika seseorang wanita itu ingin mengelakkan perkara sebegini dari terjadi, mereka haruslah menguatkan otot pada bahagian punggul iaitu gluteus maximus dan juga otot pada bahagian peha ataupun dikatakan sebagai hamstring. Ini adalah apa yang telah disarankan oleh pakar. Baiklah, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk menyakiti diri sendiri atau menyiksa diri sendiri. Sebenarnya bersukan adalah untuk menyihatkan diri sendiri. Namun, kerana tanpa pengetahuan asas dalam bersukan, wanita sering terleka dan menyiksa diri mereka tanpa mereka sedar. Assalamualaikum, saya Nisha dan saya akan teruskan dengan nombor 2, atlet wanita lebih cenderung untuk mendapat gangguan seksual. Yang pertama sekali, ada satu kajian di Malaysia dijalankan melibatkan 422 atlet dan 16% daripada peratusan tersebut adalah atlet wanita menjadi mangsa kepada gangguan seksual. Dan ianya telah memberi kesan yang negatif terhadap individu yang menjadi mangsa tersebut dan organisasi dan perkembangan sukan terbabit. Seterusnya, mengalami kesan psikologi yang negatif dan trauma yang boleh menjejaskan prestasi atau lebih teruk lagi untuk meneruskan bersukan. Ini akan membuatkan keluarga mangsa dan mangsa sendiri tidak lagi bersukan kerana takut. Kebanyakannya yang menerima gangguan seksual ini adalah daripada coach sendiri. Akibatnya, pelapis untuk sukan negara akan merosot. Mungkin Malaysia tidak akan menghantar wakil negara untuk sukan tersebut, ataupun bila ada SEA Games di Malaysia, sukan tersebut akan di-ban, tidak dibuat di Malaysia. Itu akan mendapat pandangan buruk lah daripada negara jiran yang datang untuk menyertai SEA Games. Hai, Assalamualaikum. Saya Nuriana Farisha binti Rohaizat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang risiko dan cabaran penglibatan wanita dalam sukan, iaitu wanita tidak cukup kuat untuk menyertai sukan.
Jadi pada tahun 1896, Sukan Olimpik telah melarang kaum wanita untuk menyertai sebarang acara sukan. Hal ini kerana mereka mempercayai bahawa penggunaan tenaga fizikal yang keterlaluan oleh wanita akan merosakkan sistem pembiakan wanita. Terdapat juga mitos bahawa ketahanan wanita tidak sama kuat dengan lelaki. Oleh itu, wanita tidak layak untuk menyertai sukan. Seterusnya, terdapat juga kajian mendapati bahawa wanita mempunyai ketahanan diri lebih baik berbanding lelaki kerana mempunyai peratus lemak di bawah kulit yang berlebihan berbanding lelaki. Hal ini menyebabkan wanita mempunyai daya tahan yang lebih tinggi dan tahan sejuk. Kesimpulannya, semua wanita diberi peluang yang sama rata untuk menjadi atlet profesional setanding dengan atlet lelaki. Di Malaysia, wanita yang terlibat dalam sukan adalah berkurangan. Pada hari ini, kita memerlukan lebih banyak pelibatan golongan wanita yang berkeyakinan tinggi dan juga berwawasan tinggi sebagai pentas dalam memartabatkan golongan wanita di Malaysia. Sekian, terima kasih. Okey, kita akan membincangkan tentang kesukaran wanita untuk membahagikan masa antara keluarga dan kerjaya sebagai atlet sukan. Yang pertama sekali ialah sesetengah atlet wanita membuat keputusan untuk bersara awal selepas berkahwin atau mempunyai anak disebabkan oleh faktor masa dan komitmen terhadap keluarga. Hal ini demikian kerana sekiranya mereka menjadi atlet sukan, mereka perlu menjalani latihan intensif mengikut waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Sukan. Jadi, mereka terpaksa untuk berpisah jauh dengan keluarga dalam jangka masa yang agak lama. Okey, yang kedua ialah untuk menjadi atlet wanita bukanlah sesuatu yang mudah bagi seorang wanita yang telah berkahwin. Mereka terpaksa memikirkan perasaan suami dan keluarga mereka terlebih dahulu. Hal ini kerana bukan semua pasangan mereka faham akan kerjaya mereka sebagai atlet negara yang akan sentiasa merantau ke negara-negara luar untuk bertanding, dan mereka tidak akan mempunyai masa untuk menguruskan rumah tangga. Kesannya akan berlakunya pertelingkahan dalam rumah tangga mereka dan akan menyebabkan berlakunya penceraian dalam kalangan atlet. Okey, di samping itu juga, prestasi wanita yang sudah berkahwin juga akan merosot kerana kurangnya komitmen dan disiplin kerana mereka tidak mampu menguruskan masa antara keluarga dan kerjaya dengan baik. Kesannya akan menjadi tekanan dalam diri mereka kerana kerap kali berdepan dengan situasi tersebut. Ada kala komitmen yang terlalu tinggi diperlukan di tempat kerja sehingga mereka tidak tahu mana yang perlu diutamakan antara kerjaya dan juga keluarga. Mereka juga akan berasa keliru dengan tugas dan tanggungjawab mereka sehingga kan ianya mengganggu prestasi permainan mereka. Kesimpulannya, kadar penglibatan dalam sukan untuk lelaki dan wanita dalam pie chart tersebut tunjukkan bahawa wanita penglibatan dia lagi tinggi daripada lelaki. Ni kerana kebanyakannya lelaki akan bermain bola sepak dan itu adalah sukan paling famous antara lelaki. Namun kalau ditanya sukan untuk wanita, sukan yang mereka ceburi adalah ice skating, gimnastik. Banyak sukan yang kebanyakannya adalah perempuan sahaja. Dan sukan-sukan combat juga, sukan contohnya taekwondo dan silat juga ada wanita, dan wanita juga lebih ramai dalam sukan tersebut, menyebabkan kadar penyertaan wanita tu lagi tinggi. Kesimpulan dari pembentangan kami ialah yang pertama, semua pihak perlulah memainkan peranan dalam memastikan kelangsungan perkhidmatan atlet wanita dalam industri sukan terus meningkat. Meskipun terlihat mustahil, namun kita perlu sedar bahawa sejak sekian lama sudah adanya wanita di Malaysia yang berjaya mengukir nama di peringkat antarabangsa. Bukan itu sahaja, malah wanita tersebut berjaya menjaga aurat serta menyertai pertandingan yang disuka oleh Rasulullah SAW, iaitu memanah dan berkuda. Wanita tersebut ialah Erina Emelina yang telah dinobatkan sebagai juara pertandingan memanah berkuda peringkat kebangsaan. Akhirnya, kesedaran ini perlu dipupuk dalam semua peringkat umur agar dapat melahirkan generasi yang sihat serta berdaya saing.
Jadi sukan bukanlah aktiviti yang asing untuk kita menjaga kesihatan dari segi fizikal, sosial dan psikologi. Malah dalam Al-Quran juga turut menggalakkan umat Islam mempersiapkan kekuatan fizikal. Sekian, terima kasih.